Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Syukur kehadrat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ruang dan peluang, jutaan nikmat yang tidak terkira banyaknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita. Kalau kita melihat di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat aku yang mana satu yang kau nak. Sungguhnya sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Oleh kerana itu hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita melaksanakan segala suruhannya dan berusaha kita meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pertemuan ini kita akan bicarakan kirah berkaitan dengan berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sinu terkadang kita sebagai manusia suka untuk mengetahui sesuatu buatan ini suka pada riwayat Tuhan memberikan kita dia perhatian dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada hari ini akan memberikan serba ringkas tentang ajaran yang Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan dan kemuliaan kepada orang yang berpuasa. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan tentang kelebihan tersebut. Di antaranya adalah hadis lis-shaim farhatani, farhatu hina yuftir wa farhatu hina yalqa rabbah. Hadis riwayat At-Tirmizi, yang bermaksud bagi orang yang berpuasa dia akan memperolehi kegembiraan, iaitu kegembiraan yang pertama ketika mana dia berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan, iaitu kegembiraan yang pertama kita Nabi menyatakan perkara sedemikian. Bayangkan tuan-tuan, seharian kita 12-13 jam kita berpuasa seharian, kita akan merasa kelaparan, keletihan. Setelah berjam-jam kita tidak makan dan minum, kita menemui, kita merasakan bagaimana perasaan orang yang fakir miskin, yang dhaif, yang dalam keadaan kesusahan. Pada bulan mereka merasakan kepahian ini setiap. Jadi bayangkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maghrib berkumandang, maka kita akan rasa yang lain. Sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mendapatkan
melewatkan sahur dan mempercepatkan ataupun bersegera berbuka apabila telah masuk waktu azan maghrib. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya, alangkah lazatnya walaupun kita dapat meneguk segelas air masak sekalipun. Ketika mana kita berbuka puasa, itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dua kegembiraan. Yang salah satunya nikmat apabila kita berbuka puasa. Subhanallah. Walaupun kita ada banyak makanan yang bermacam-macam, tetapi subhanallah, kita lebih dambakan, kita lebih inginkan meminum segelas air. Dan kita disunatkan untuk berbuka dengan memakan buah tamar dengan bilangan yang ganjil. Jadi kegembiraan ini tidak dapat kita nafikan. Betapa indahnya, betapa nikmatnya. Ruang dan peluang kita dapat menjamah, maupun dapat meminum air, dapat menghilangkan rasa haus yang selama 12 hingga 13 jam kita berpuasa sepanjang hari. Seterusnya, Nabi SAW menyatakan kegembiraan kedua adalah ketika mana kita bertemu dengan Tuhan kita di akhirat kelak. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sedia maklum berkaitan tentang amalan-amalan yang kita lakukan, contohnya seperti ibadah solat, malaikat raqib akan menuliskan berapakah darjat pahala yang kita dapat. Bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, semuanya dinyatakan, ditulis oleh malaikat raqib. Dicatatkan oleh sekalian malaikat tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sepanjang hari. Begitu juga malaikat atid menuliskan sekalian keburukan, kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan balasan, iaitu ibadah puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di kesempatan yang ada ini, izinkan saya membawakan satu kisah untuk kita faham bahawasanya puasa ini adalah merupakan satu pelampung kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kita seorang yang kaya raya, hidup di atas dunia ini, tapi oleh kerana kita takut sekalian harta kekayaan kita ini dirompak, dicuri, maka kita pun membeli sebuah bot yang mewah. Dalam keadaan kita tempah satu bot mewah ini tadi, kita buat seperti yang kita inginkan, maka sekalian kekayaan kita, sebagai contoh, mungkin kita ada jongkong emas yang banyak, kita ada duit yang berjuta-juta. Jadi sekalian kekayaan kita, sekalian kemewahan kita ni tadi kita bawa, letakkan dalam bot mewah kita, dan akhirnya kita berlayar di tengah lautan. Dengan kita menyangkakan bahawasanya di tengah lautan itu tidak ada gangguan, dan kita akan terselamat daripada rompakan, kesamun dan sebagainya. Takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam kita duduk di tengah-tengah lautan itu, Allah Subhanahu wa taala datangkan ribut, taufan, badai, mungkin juga apa sahaja yang kita boleh panggil sebagai puting beliung maupun sebagai tsunami, yang ketika itu takdir Allah mengatasi segala-galanya. Dalam keadaan kapal kita mungkin nak karam, tuan-tuan. Lalu dalam keadaan pada ketika itu, apa yang kita perlukan? Apa yang kita cari? Masih lagikah kita mencari, ingin bawa bekalan sebagai jongkong emas itu untuk bekalan kita? Atau kita nak ambil duit kita yang berjuta-juta dalam peti besi untuk kita selamatkan? Adakah benda-benda itu pada ketika tersebut dan saat yang genting ini dapat menyelamatkan diri kita daripada ditenggelamkan jauh ke dalam laut? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya sekalian kekayaan kita, sekalian harta benda kita tidak memberi manfaat kepada kita pada waktu tersebut. Lalu apakah yang kita carikan sebagai satu perkara yang sangat-sangat membantu kita,
yang dapat menyelamatkan nyawa kita daripada terus karam, daripada terus tenggelam ke dasar laut. Sudah semestinya kita mencari satu pelampung ataupun life jacket untuk kita terus terapung, sedangkan kapal mewah kita tadi terus tenggelam ke dalam dasar laut. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, dengan sebab kita pakai vest atau jaket pelampung tu tadi, maka kita terselamat daripada mati lemas ataupun karam. Apa yang kita nak kaitkan kisah sebuah kapal yang penuh dengan muatan kekayaan yang kita bawa akhirnya tenggelam, kita nak terjemahkan pada hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa di negeri akhirat banyak hari-hari yang perlu kita lalui. Yang pertamanya, kita ketahui bahawasanya apabila malaikat dihidupkan semula, malaikat Israfil, dan malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka pertama sekali yang akan dihidupkan adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya semua kita akan dibangkitkan semula. Itulah yang dinamakan sebagai Yaumil Mahsyar. Kemudian kita akan melalui hari seterusnya yang dipanggil sebagai Yaumil Mizan, hari timbangan. Diletakkan amal baik kita di sebelah timbangan sebelah kanan, amal buruk kita di timbangan sebelah kiri. Seterusnya kita akan melalui Yaumil Hisab, Yaumil Sirat dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus kepada Yaumil Hisab yang dikenali sebagai hari dakwa-dakwi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, katakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup atas dunia ini penuh dengan amal soleh yang kita lakukan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan hingga di Yaumil Mizan tadi, hari timbangan amalan kebaikan kita begitu berat, yang menunjukkan satu tanda kita mendapat amalan kita daripada Ashabul Yamin, puak-puak sebelah kanan, yang menunjukkan boleh jadi kita menjadi ahli-ahli syurga, bakal ahli syurga. Tuan-tuan, rupa-rupanya bila mana kita menghadapi Yaumil Hisab ini tadi, di sini kita akan gamai daripada kita akan muflis di akhirat nanti, yang mana mungkin kita hidup suatu atas dunia, kita leka dengan kebaikan kita sehingga kita lupa untuk mengajak manusia berbuat kebaikan. Sebagai satu contoh yang dinamakan apabila berlakunya Yaumil Hisab ini, hari dakwa-dakwi ini, maka sekalian yang kita kenal, sekalian orang yang duduk di bawah naungan kita akan mempertikaikan kita, akan mempersoalkan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ala ru'yatih. Setiap kamu adalah ketua, dan setiap ketua akan dipersoalkan berkaitan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah anak-anak kita, isteri kita terutamanya. Dia kata, ya Allah, jangan kasih suami aku masuk syurga ya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dikatakan, contohnya si isteri mendakwa suami, dia kata, sebab suami aku dulu ya Allah tak pernah suruh aku mendirikan solat ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau benarlah apa yang didakwakan oleh isteri kita, apa yang dia nak pada ketika itu, adakah dia nak duit kita? Tuan-tuan, di negeri akhirat besok duit tidak memberi apa-apa makna. Apa yang diinginkan daripada kita adalah pahala yang ada pada diri kita. Maka pahala kita ini ibarat dirompak, diberikan kepada isteri kita. Kemudian datang pula anak-anak zuriat keturunan kita. Ya Allah, jangan kasih ayah kami masuk syurga ya Allah. Sebab apa? Dulu sewaktu hidup ayah kami tidak pernah menyuruh kami untuk menutup aurat ya Allah.
maka sekiranya benar apa yang didakwa oleh anak-anak kita, apa yang anak-anak kita mahukan daripada kita, tidak lain dan tidak bukan, iaitu mereka ingin mengambil pahala kita. Jadi harta kita ataupun pahala kita ni diambil lagi oleh zuriat keturunan kita. Kemudian datang lagi orang-orang kenalan kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, semua akan mempertikaikan perkara yang sama. Mempertikaikan tentang ada yang tak menyuruh, tak mengajak kita untuk berbuat baik. Mungkin kita rasa kita hidup dalam melakukan kebaikan dah cukup bagus, tetapi kita terlupa untuk mengajak sekalian kawan-kawan kita, muslimin muslimat, kenalan kita untuk melakukan amal kebaikan. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit pahala kita dirompak, pahala kita diambil, yang akhirnya kita jadi muflis di akhirat kelak. Sehingga kan kita dah, orang kata jadi muflis, dah tak ada pahala, pun masih lagi orang datang mendakwa-dakwi kita. Jadi di yaumil hisab ini adalah perkara yang dikirakan sebagai menakutkan juga. Apabila kita dah dalam keadaan muflis, datang lagi, ya Allah, si fulan ini dulu masa hidup pernah pinjam duit aku, ya Allah, pernah berhutang kepada aku, tapi dia tak bayar-bayar, ya Allah. Jadi apa kau nak daripada dia? Aku nak pahala dia. Kata Allah, pahala dia ni dah habis dah. Dah tak ada apa lagi yang tinggal pada dia. Ya Allah, kalau begitu ambil dosa aku, bagikan kat dia, ya Allah. Allahu Akbar. Sampai satu tahap tuan-tuan, kita terpaksa ambil dosa orang, top up kat kita. Kita pahala dah habis dah, kan, diambil oleh orang-orang yang kita kenal. Datang orang minta pahala, kita tak ada lagi dah, kita kena ambil dosa dia. Datang orang lagi, datang, ya Allah, jangan kasih dia masuk syurga, ya Allah, sebab dia dulu sewaktu hidup pernah bully aku, ya Allah. Dia pukul aku, dia rompak aku, dia curi aku, dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dengan aku. Yang akhirnya apa yang dia nak lagi tuan-tuan? Kita duk memikul dosa orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam keadaan kita rasa sedih, sebab kita pahala dah negatif, tak ada dah. Bahkan dosa-dosa kita makin bertambah. Dan kita rasa memang kita akan selangkah untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika inilah yang dibacakan hadis yang awal tadi, iaitu kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah ketika mana dia bertemu dengan Tuhan dia. Iaitu ketika mana ketika itu kita bertemu dengan Tuhan dia dalam keadaan kita fakir miskin, dah jatuh, orang kata terduduk dah, tak ada lagi pahala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Dia menyatakan, inilah pahala engkau yang kau dirikan sewaktu engkau hidup dulu, berpuasa bersungguh-sungguh kerana aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempersilakan bagi hamba-hambanya yang melakukan berpuasa sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mempersilakan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu yang dinamakan sebagai pintu Ar-Rayyan, yang disediakan khusus buat orang-orang yang berpuasa. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kesungguhan. Janganlah kita ada seperti sebilangan orang yang saya dengar masuk awal puasa dia berniat, tahun ni mudah-mudahan berat aku hilang 10 kilo. Ada yang minta berat kurang 5 kilo. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya satu amalan itu tergantung dengan niat. Jadi kalau kita melakukan ibadah puasa dengan kita niatkan untuk mendapat berat badan kita berkurangan, maka kita hanya mendapat apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan.
Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu kita tahsinkan niat kita, perbuatan kita setiap hari. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan saban hari ada nilai takwa dia, ada penambahan dari segi kebaikan. Bukan sama setiap tahun, iaitu kita tidak makan dan tidak minum, maka kita tidur sepanjang hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini agak berbeza tuan-tuan. Saya terbaca daripada posting daripada kawan-kawan yang menyatakan kaum-kaum Hawa menyatakan Ramadan tahun ini agak berbeza. Sebab apa? Banyak tahun kaum-kaum Hawa ini menunaikan solat tarawih, witir di masjid surau, tapi tak pernah dapat salam cium tangan untuk imam. Tahun ini menyaksikan sangat berbeza tuan-tuan, yang mana para makmum dapat bersalam dengan tok imam, bahkan dapat mencium tangan tok imam, yang mana merupakan mungkin ayah kepada makmum tersebut, ataupun mungkin juga sebagai isteri, suami isteri kepada pasangan tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita betulkan niat kita. Berpuasalah sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berpuasa kerana mengikut segelintir orang yang berpuasa. Tengok orang ni berpuasa, kita pun nak berpuasa. Bagaimana tuan-tuan tentang kita melihat di alam maya sana tersebut ada sebilangan orang yang non-Muslim, yang apabila dia berkawan dengan orang Muslim, tapi dia tidak convert, tidak Mesih, orang kata belum lagi memeluk agama Islam, tetapi dia mencuba-cuba untuk turut bersahur, turut berpuasa, dan turut merasai kelazatan berbuka puasa bersama-sama dengan orang Muslim. Satu sudut dia merasakan seronok, satu sudut dia merasakan badannya lebih sihat. Tapi malangnya tuan-tuan, bagi orang-orang kafir, selagi mana mereka tidak mengucapkan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka sekalian kebaikan yang dilakukan, sama ada dia berpuasa, bersedekah, ataupun apa sahaja amalan yang dilakukan, tidak memberikan apa-apa manfaat, tidak memberikan apa-apa pahala pada dirinya. Ini berbeza kepada diri kita sebagai seorang Muslim. Apabila kita melakukan walaupun sekecil-kecil kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah ini di dalam surah Az-Zariyat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekiranya kamu melakukan sebesar-besar kebaikan, sekecil-kecil kebaikan, pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kamu melakukan sekecil-kecil keburukan, pasti ia juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahnya hidup bersyariat, indahnya apabila kita duduk dalam agama Islam. Kita tahu apakah hajat, apakah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapat mardatillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala redha, kita hanya perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh syarak. Janganlah sama sekali kita melanggar batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai pengakhirannya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita disuruh untuk memperbanyakkan amalan dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Gunakan ruang dan peluang yang ada pada bulan yang mulia ini untuk kita menggandakan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan 5 kerugian bagi orang yang berpuasa. Sangat rugi bagi orang yang berpuasa tetapi gagal, tidak dapat melaksanakan apa yang dinyatakan di sini. Iaitu yang pertama,
kerugian yang pertama, bangun sahur tanpa mendirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat sunat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada segelintir orang bangun sahur pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, dan lebih malang daripada tu, lepas dia sahur dia tidur. Lepas dia tidur, akhirnya bangun dah tengah hari. Akhirnya dia meninggalkan kewajipan, iaitu meninggalkan solat subuh. Ini adalah suatu perkara yang malang. Dan kita ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di rumah, dalam kesempatan yang ada selepas kita bersahur, maka gunakan kesempatan untuk kita mendirikan solat sunat 2 rakaat. Begitu juga kita sedaya upaya mendirikan solat sunat qabliyah mungkin sebelum solat subuh, yang mana Nabi SAW menyatakan barang siapa yang mendirikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, baginya pahala dunia dan segala isinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pahala apa lagikah yang ingin kita kejarkan dalam kehidupan? Mendirikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dapat pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, di kesempatan yang ada ini pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, mulakan langkah kita tuan-tuan untuk kita mendirikan solat sunat. Jangan kita tergolong dalam golongan orang yang rugi. Dah bangun sahur tidur, dah bangun sahur berebut nak isap rokok, tetapi tak dapat untuk melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Yang kedua, kerugian bagi orang yang kedua, meninggalkan hari-hari di bulan Ramadan tanpa bersedekah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi orang yang rugi. Banyak cara untuk kita bersedekah. Sama ada dari segi wang ringgit, sedekah makanan, kita masak lebih-lebihan, kita hantar dekat rumah jiran tetangga, subhanallah, kita bagi gelandangan makan, kita masak lebih-lebih hantar kepada jiran tetangga dan sebagainya. Itu juga dikira sebagai bersedekah. Apatah lagi mungkin dalam bulan Ramadan ini kita tak dapat untuk pergi ke masjid untuk buat donation, masuk dalam tabung-tabung masjid. Tapi ada 1001 cara kalau kita nak bersedekah. Pokok pangkalnya hati kita. Mungkin dengan kita berikan haiwan-haiwan makanan dan minuman. Sebagai contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangkan masjid tuan-tuan. Saya berjalan di sekitar masjid, terlihat kepada saya kucing-kucing yang kelaparan yang beredar di sekitar masjid. 2 bulan kantin tak buka, orang tak datang. Bayangkan kucing-kucing ini penuh dengan kelaparan. Jadi subhanallah, kita buat sedikit, kita keluarkan modal, kita belikan makanan kucing. Walaupun dia bukan manusia, tetapi dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dikira sebagai bersedekah kepada haiwan-haiwan. Seterusnya, alangkah rugi bagi diri kita perkara yang kita duduk dalam bulan Ramadan. Yang ketiganya, menunggu waktu berbuka tanpa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ketika mana kita menunggu waktu untuk berbuka, kita menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah waktu dan ketikanya di antara salah satu waktu yang mustajab doa-doa kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah kita terlampau leka dengan gadget kita, dengan handphone kita. Sibukkanlah diri kita dengan tadarus, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, bersedekah. Kemudian jangan lupa nak berbuka puasa ni, tadah tangan, mintalah apa yang kita hajatkan. Apa sekalian hajat kita yang kita duk pendam dalam hati, yang mungkin manusia tak mampu tunaikan, di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta yang bukan-bukan. Sebab kadang-kadang ada juga orang PM, "Ustaz, boleh tak azan Zuhur ni buat azan Maghrib?" Dia kata, "Kenapa pula? Rasa macam lama lagi Maghrib. Jadi kalau Zuhur ni dah azan Maghrib, bolehlah kami berbuka awal sikit." Memang tak dan lah macam tu.
Jadi azan maghrib dia mesti ada waktu dia, azan zuhur pada waktu dia. Begitu juga pada waktu-waktu yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya golongan yang keempat yang rugi adalah menghabiskan waktu pagi dan petang berbaring dan tidur atas alasan letih berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang yang pagi petang kerjanya duduk tidur sahaja, atas alasan puasa letih. Nak suruh buat itu tak boleh, nak suruh buat ini tak boleh. Ada yang dia kunci jam, bangun pukul 1, mandi tengah hari, sembahyang zuhur, lepas zuhur tidur balik. Kan asar, orang azan asar, bangun sembahyang asar, kemudian tidur lagi. Nak dekat waktu berbuka puasa kan, barulah dia bangun. Apa nak jadi tuan-tuan, memanglah tidur itu dikira sebagai satu ibadah, tapi berlebih-lebihan dalam tidur itu, orang kata dia boleh jadi juga satu penyakit yang tidak baik. Sebagaimana kita melihat Nabi SAW menyatakan, bagi orang yang tidur selepas solat subuh, dikatakan bahawa rezekinya akan sempit. Tidur ada waktu-waktunya yang dibenarkan dalam Islam. Antaranya dikatakan khailullah, setengah jam atau beberapa minit sebelum azan zuhur kita digalakkan untuk tidur. Tidur selepas waktu asar tidak digalakkan, kerana dikatakan bahawasanya barang siapa yang tidur selepas asar berturut-turut selama 40 hari, maka dia boleh mewarisi sifat gila. Seterusnya yang terakhir sekali, alangkah ruginya bagi orang yang berpuasa tetapi langsung dia tidak membuka atau mendengar bacaan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah kita jadi orang yang malang, tidak membuka Al-Quran, sedangkan bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi hendaklah kita gunakan dalam bulan Ramadan ini, bacalah Al-Quran. Andai kata kita tidak pandai membaca Al-Quran sekalipun, sekiranya di rumah-rumah kita ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang membaca Al-Quran, janganlah kita malu untuk kita duduk sama-sama dalam majlis tersebut. Walaupun kita tidak pandai membaca Al-Quran, tetapi setidak-tidaknya kita dapat mendengar orang lain membaca Al-Quran pun dikira sebagai mendapat pahala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, gunakan kesempatan yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menyesali, kita tidak menyalahkan diri kita, bahkan kita tidak akan menangis di akhirat kelak, kita tidak akan menyesal di dalam kubur besok. Kerana berapa ramai orang yang berada dalam alam kubur sana merayu-rayu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan semula agar dapat mereka bersedekah, agar dapat mereka mendirikan solat. Kita yang masih hidup di atas dunia ini hendaklah menggunakan ruang dan peluang. Gunakanlah kesempatan hidup sebelum mati, kerana ketika mana saat sakaratul maut telah sampai ke kerongkong kita, ketika itu kalau kita bertaubat sekalipun sudah terlambat. Allah Ta'ala alam, sekadar di sini saja perkongsian ilmu yang dapat saya sampaikan. Sekalian kelemahan adalah saya mohon 10 jari di atas kekurangan, kelemahan, tutur bicara saya yang kurang enak didengar dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.